Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Maidin dan bersama dengan sahabat saya Muhammad Fawaz bin Muhammad Mokhtar akan membincangkan berkaitan dengan Teras Strategik Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010 dan hubungannya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dan juga dengan Falsafah Pendidikan Guru FPG. Jadi pertama sekali kita akan tengok berkaitan dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, yakni terdiri daripada 6 teras. Kita akan tengok berkaitan dengan 6 teras ini. Yang pertama membina negara bangsa. Yang kedua, membangunkan modal insan. Yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Dan yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Teras yang kelima, memartabatkan profesion keguruan. Dan terakhir sekali iaitu keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Baik, seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepengetahuan kepada Tuhan. Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta menyumbang terhadap keharmonian diri, keluarga dan masyarakat dan negara. Seterusnya, falsafah pendidikan guru, iaitu guru yang pekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara satu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Jadi apabila dilihat secara terperinci, maka terdapat 10 aspek dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan juga terdapat 9 aspek dalam falsafah pendidikan guru. Jadi kita akan menghubungkan antara PIPP dan juga falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Baik, jadi kita akan bandingkan berkaitan dengan teras-teras PIPP dengan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Jadi teras yang pertama dalam PIPP ialah membina negara bangsa. Maksud membina negara bangsa ialah KPM berhasrat untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri lokal, patriotik dan cintakan negara, serta menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Peranan pendidikan sangat penting untuk melahirkan semangat cintakan negara. KPM berhadapan dengan cabaran besar dalam melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia. Harapan KPM adalah memupuk jati diri melalui kurikulum, program kurikulum dan juga sukan. Sistem pendidikan perlu melahirkan warga negara lokal yang mampu bertindak dengan bijak untuk menghadapi cabaran dan ancaman globalisasi dan juga liberalisasi. Fokus KPM dalam membina negara bangsa mencakupi usaha-usaha berikut: memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu, memantapkan perpaduan dan integrasi nasional,
memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa, memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan. Teras yang pertama ini iaitu membina negara bangsa berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu salah satu aspek yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan rakyat yang bertanggungjawab. Dan juga berkait rapat dengan falsafah pendidikan guru, iaitu memelihara masyarakat yang bersatu padu dan menjunjung warisan kebudayaan negara. Jadi pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting ataupun satu medan untuk membina negara bangsa, untuk memupuk keperpaduan antara pelbagai kaum dalam negara Malaysia. Baik, seterusnya bagi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia, untuk teras yang kedua ialah membangunkan modal insan. Membangunkan modal insan ini bermaksud pendidikan itu memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju pada tahun 2020. Dan tugas Kementerian Pendidikan Malaysia ialah untuk menyediakan generasi muda Malaysia dengan seluas-luasnya peluang. Bagi yang pertama iaitu untuk memperkembangkan potensi diri, melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran, membentuk ciri-ciri kepribadian dan perspektif hidup yang membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan dan mampu memajukan lagi negara di mata dunia. Selari dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya ialah berkebolehan dalam menggunakan ICT dengan baik, berfikir secara kreatif dan kritis, serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, dan yang terakhir ialah mempunyai nilai yang tinggi supaya berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan teras yang kedua itu tadi, iaitu membangunkan modal insan, teras ini amat berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ada diterangkan unsur-unsur memperkembangkan potensi individu, iaitu bermaksud meningkatkan kebolehan atau bakat individu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Individu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ini apabila ditingkatkan kebolehan mereka, ia akan menggambarkan bahawa pembangunan modal insan itu sudah pun berjaya. Yang kedua ialah di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, wujud elemen insan yang seimbang dan harmonis. Dalam erti kata lain, untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis, iaitu bermaksud tiada sebarang pengabaian dari mana-mana aspek. Maksudnya aspek jasmani, emosi, rohani ataupun intelek, tiada yang diabaikan. Selaras dengan itu, maka secara tidak langsung pembangunan modal insan itu akan berjaya. Dalam usaha untuk membangunkan modal insan seperti di dalam teras PIPP, terdapat perkaitan dengan falsafah pendidikan guru, di mana di dalam falsafah pendidikan guru terdapat elemen guru yang berpekerti mulia. Guru yang berpekerti mulia ini boleh ditakrifkan sebagai, iaitu seorang guru itu perlu memastikan bahawa pelajar itu adalah keutamaan guru dalam mendidik. Maksudnya dalam kita membina modal insan, seorang guru perlulah mengambil berat bahawa pelajar itu adalah keutamaan bagi seorang guru untuk mendidik seseorang pelajar. Yang kedua ialah elemen menjamin perkembangan individu. Di dalam elemen menjamin perkembangan individu, di dalam falsafah pendidikan guru ini, bermaksud seorang guru dia perlu memastikan setiap murid dapat dikembangkan potensi dan perkembangan diri masing-masing semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila potensi seorang murid dapat dikembangkan pada tahap yang maksimum ataupun tahap yang sewajarnya, maka usaha dalam membangunkan modal insan itu akan menjadi lancar dan berjaya. Teras yang ketiga ialah memperkasakan sekolah kebangsaan.
Di dalam PIPP, sekolah kebangsaan merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah menengah harian yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia. KBM telah memperkenalkan dasar memperkasakan sekolah kebangsaan supaya sekolah kebangsaan kekal sebagai pilihan utama rakyat Malaysia. Fokus memperkasakan sekolah kebangsaan pada peringkat sekolah rendah dan menengah adalah untuk menjadikan sekolah-sekolah ini lebih beraspirasi nasional, meningkatkan kecemerlangan pelbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana. Antara fokus dan strategi memperkasakan sekolah kebangsaan adalah pemantapan kepimpinan pengetua atau guru besar dan kualiti guru, pengukuhan budaya sekolah, peningkatan prestasi akademik sekolah kebangsaan, pemantapan aktiviti kurikulum dan sukan, meningkatkan kualiti prasarana dan prestasi sekolah kebangsaan, penambahbaikan sistem sokongan, pemantapan kurikulum dan perluasan program prasekolah. Elemen atau aspek dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang berkait rapat dengan teras yang ketiga ini, iaitu memperkasakan sekolah kebangsaan, ialah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Dan dari segi falsafah pendidikan guru pula, memelihara masyarakat bersatu padu dan berpekerti mulia. Memperkasakan sekolah kebangsaan ini juga berkait rapat berkaitan dengan satu padu untuk memupuk perpaduan. Baik, kita teruskan lagi dengan teras yang keempat di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2006 sampai 2010. Teras yang keempat ialah merapatkan jurang pendidikan. Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Di mana matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah untuk memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. Di mana Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengenal pasti jurang pendidikan yang perlu dirapatkan supaya akses, equity dan kualiti dapat ditingkatkan dari sudut pencapaian, digital, bandar dan luar bandar, sosioekonomi serta keadaan murid normal berbanding dengan murid berkeperluan khas. Terdapat perkaitan yang rapat di antara falsafah pendidikan kebangsaan terhadap teras yang keempat, iaitu merapatkan jurang pendidikan ini. Di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, terdapat elemen memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Perkataan menyeluruh di sini bermaksud dalam usaha untuk memperkembangkan potensi individu, iaitu murid lah dalam konteks sekolah, kita perlu kembangkan secara menyeluruh tanpa ada jurang, sama ada dari sudut ekonomi maupun dari sudut bandar ataupun luar bandar, dan juga pencapaian. Selain itu juga, perkataan menyeluruh dan bersepadu ini bermaksud pendidikan itu mengambil kira dalam usaha untuk memperkembangkan potensi individu ataupun murid yang normal maupun murid yang berkeperluan khas MBK, di mana di dalam falsafah pendidikan kebangsaan akan mengambil kira semua murid tanpa mengira jurang ataupun tahap pendidikan yang tertentu. Teras yang keempat, iaitu merapatkan jurang pendidikan, boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan guru, di mana di dalam falsafah pendidikan guru itu terdapat satu elemen yang menyebut bahawa seorang guru perlulah memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Apa yang menarik di sini ialah seorang guru itu perlulah mempunyai tanggungjawab untuk memelihara suatu masyarakat agar masyarakat tersebut bersatu padu. Hal ini bermaksud seorang guru perlulah mendidik
tanpa ada diskriminasi antara pelajar maupun dari sudut bandar ataupun luar bandar, sama ada daripada sudut sosioekonomi, dan juga sudut murid normal dan juga murid berkeperluan khas. Seorang guru hendaklah sentiasa melayan murid-murid ini secara sama rata supaya jurang antara pendidikan ini dapat dirapatkan antara pelajar bandar dan luar bandar, antara pelajar yang boleh dikatakan daripada keluarga yang senang dan juga pelajar yang daripada keluarga yang miskin. Dan begitu juga hal yang sama berlaku kepada pelajar yang normal jika dibandingkan dengan murid berkeperluan khas. Seorang guru perlulah adil supaya jurang pendidikan itu dapat dirapatkan selaras dengan teras Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia teras yang keempat. Baik, seterusnya teras yang kelima, memartabatkan profesion keguruan. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan telah bertukar kepada guru sebagai pemudah cara dalam PMP, ejen perubahan dan juga menjadi sumber inspirasi kepada pelajar. Guru juga harus kreatif dan inovatif untuk menjadikan sistem penyampaian PMP menjadi efektif, menarik dan juga menjadi lebih seronok. Dasar KPM adalah untuk memartabatkan profesion keguruan dengan meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan juga kebajikan guru. Matlamat KPM adalah untuk menjadikan profesion guru ini dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi masa depan. Fokus dan strategi memartabatkan profesion keguruan adalah seperti berikut. Pertama, menambah baik sistem pemilihan calon guru. Yang kedua, memantapkan latihan perguruan. Yang ketiga, memantapkan kerjaya guru itu sendiri. Dan keempat, menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru. Yang kelima, memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. Jadi teras ini juga berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dalam mengembangkan potensi individu dan juga dalam memperkembangkan potensi secara menyeluruh. Bermaksud potensi guru-guru digilak dan agar setiap guru-guru ini dapat menambah baik kualiti mereka agar menjadi satu guru yang lebih cemerlang dalam mendidik generasi yang akan datang. Dan seterusnya, teras ini juga berkait dengan falsafah pendidikan guru yang mana berkaitan dengan memelihara masyarakat progresif dan menjamin perkembangan individu. Seperti yang telah disebutkan juga dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Teras yang terakhir iaitu teras yang ke-6 di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia 2006-2010 ialah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Pendidikan yang berkualiti untuk semua itu adalah merupakan agenda utama KPM. KPM berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dengan tujuan untuk melahirkan modal insan yang berupaya untuk bersaing dalam era yang sangat mencabar ini. Oleh itu, dasar KPM adalah untuk mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada. Antara usaha-usahanya ialah yang pertama, memastikan kepimpinan teguh dan berkesan. Yang kedua ialah pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan berkemahiran tinggi. Yang ketiga adalah untuk memberi lebih autonomi kepada sekolah. Yang keempat, untuk mewujudkan sistem accountability. Dan yang kelima, untuk mewujudkan piawaian dan penanda aras yang boleh dijadikan contoh kepada negara membangun ataupun negara yang maju. Yang seterusnya ialah untuk menjadikan Malaysia ini adalah pusat kecemerlangan pendidikan. Dan yang terakhir, untuk merintis perubahan dan pembaharuan yang menyeluruh kepada Malaysia serta serantaunya.
Teras yang keenam ini merupakan teras yang berkaitan dengan seluruh matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah merupakan suatu usaha yang berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dalam untuk kita mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, serta berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, di mana kesemua elemen di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini merangkumi matlamat yang diharapkan di dalam teras yang keenam. Kerana apa? Kerana kecemerlangan sesebuah institusi akademik ataupun pendidikan itu akan menggambarkan bahawa kecemerlangan seorang murid ataupun individu yang berada di sekolah. Oleh itu, teras yang keenam ini, iaitu untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan ini, adalah satu usaha untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, supaya apa yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu terhasil dan terbukti dengan lonjakan daripada institusi pendidikan dari sudut kecemerlangan akademik. Hal yang sama juga apabila kita kaitkan teras yang keenam ini dengan falsafah pendidikan guru. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, sentiasa bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. Oleh itu, apabila kerajaan Malaysia melancarkan pelan induk pembangunan pendidikan Malaysia ini, seorang guru itu hendaklah bersedia untuk menjunjung aspirasi negara, ataupun pelan ini perlulah didokong sepenuhnya oleh seorang guru. Kerana di dalam falsafah pendidikan guru itu sendiri, seorang guru hendaklah bersedia menjunjung aspirasi negara dan juga menyanjung warisan kebudayaan negara dalam usaha untuk menjamin perkembangan individu dan untuk memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Oleh itu, apabila teras untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan ini dilancarkan oleh kerajaan Malaysia, seorang guru hendaklah sentiasa bersedia untuk memikul tanggungjawab tersebut dalam usaha untuk menghasilkan modal insan yang diharapkan. Sebagai kesimpulan, apa yang dibincangkan pada kali ini ialah pelan induk pembangunan pendidikan ini dirangka dalam usaha untuk memenuhi matlamat pendidikan dan negara ke arah melahirkan bangsa Malaysia yang maju mengikut acuan kita sendiri, di mana kejayaan pelan induk pembangunan pendidikan ini bergantung kepada kefahaman dan komitmen warga KPM terhadap dasar dan strategi pelaksanaannya. Warga KPM yang dimaksudkan di sini ialah guru dan juga pelajar serta pemimpin-pemimpin sekolah. Pembangunan pelan induk pembangunan pendidikan ini mengambil kira falsafah pendidikan kebangsaan seperti mana yang dijelaskan sebentar tadi, bagaimana perkaitan antara falsafah pendidikan kebangsaan dengan teras-teras, 6 teras di dalam pelan induk pembangunan pendidikan tersebut, serta falsafah pendidikan guru sebagai dasar utama pelan induk pembangunan pendidikan. Apa yang kita boleh simpulkan ialah pelan induk pembangunan pendidikan ini direka ataupun dibentuk berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan serta dipandu oleh falsafah pendidikan guru itu sendiri. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.